tak, bukan anak highlight tu. Anak highlight, kenapa Nabi bagi contoh ibadah yang tidak diterima ni adalah doa. Bukan ibadah solat ke, ibadah zakat ke, ibadah birrul walidain. Boleh faham tak? Bukan juga. Dia bukan ringan. Sebenarnya ibadah doa ni adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Sebab tu, kita dah bahas kan minggu lepas, 2 minggu lepas, doa ni, walaupun dia makan benda yang haram, dia minum benda yang haram, dia berdoa tidak dimustajabkan, di dunia ni dia tidak mustajabkan, tapi dia dapat kemungkinan yang dua. Kita dah bahas hadis dia kan? Betul tak? Mana-mana Muslim dalam hadis yang sahih, dia berdoa selama mana doanya bukan doa keburukan, ataupun doa yang memecahkan silaturahim, pasti akan mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, Allah akan segerakan, maknanya doa dia mustajab. Ya Allah, saya nak pakai kereta baru. Pap dapat. Dan secara asalnya, doa pasti Allah akan istijabkan. Itu secara asal. Sebagaimana firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jelas. Telah berfirman Tuhan kamu, doalah kepada aku, mintalah kepada aku, astajib lakum. Pasti aku akan istijabkan. Secara asalnya, apa-apa kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan istijabkan dekat dunia. Tapi soalan dia, bukan semua yang kita doa dimustajabkan, betul tak? Jadi ada penghalang-penghalang dia. Mana-mana doa yang kita panjatkan kepada Allah, kalau tidak dimustajabkan oleh Allah, maka ada penghalang dia. Mungkin tak cukup syarat, ataupun kita ada makan benda yang haram. Faham tak? Tetapi kalau kita tak dimustajabkan kat dunia ni, Allah masih bagi lagi 2 kemungkinan. Yang kedua adalah Allah akan bagi dia pahala dekat akhirat. Nanti kita akan baca hadis ni insya-Allah. Maknanya apa? Kalau dia berdoa, ya Allah saya nak kereta baru, tapi sampai dia meninggal tak dapat kereta baru, doa dia yang minta kereta baru tu Allah akan gantikan, atau Allah akan ubah berbentuk pahala dekat akhirat nanti. Sebab nanti kat akhirat dia akan terkejut, mana datang pahala banyak ni? Rupanya daripada doa-doa dia yang tidak disegerakan. Sebab tu dalam hadis sahih tu cakap, para sahabat tanya, maka kita kena perbanyakkan doa ya Rasulullah. Kena perbanyakkan doa. Dan doa ni pun adalah aslu tauhid. Kan, kalau kita merenung sejenak kehidupan manusia ni, dengan manusia yang Allah ciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Bila dia dah lemah, dia pasti memerlukan pertolongan, betul tak? Ima dia memerlukan pertolongan kepada orang yang sama dengan dia, ataupun orang yang lebih daripada dia, untuk manfaat diri dia sendiri. Jadi, perkara minta pertolongan dalam kehidupan manusia pasti tidak akan berlepas. Sebab manusia ni lemah. Nak cakap dia Perdana Menteri ke, dia agung ke, pasti dia akan minta tolong. Jadi benda ni dia 24 jam dalam kehidupan kita. Sebab tu Allah nak tanam, ataupun Allah nak didik kita sebagai hamba yang betul-betul hamba kepada Allah. Apabila kita nak minta sekecil apa pun, kita minta kepada Allah. Itulah didikan Nabi SAW. Kan Nabi SAW beritahu kepada siapa? Anak-anak kecil lagi, Ibnu Abbas dan kawan-kawan dia, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau nak meminta, mintalah kepada Allah. Bukan jika engkau nak meminta, minta kepada bapa. Tak. Benda ni kita kena didik anak kita daripada kecil. Abah nak aiskrim dan doa belum? Sudah doa dulu. Bila dah doa, kita belikan aiskrim, tapi kita sebut, ni aiskrim rezeki daripada Allah. Itu kena didik. Jadi apa-apa kehidupan dia, sesempit mana pun keadaan hidup dia, dia akan bertauhidkan Allah. Dia minta kepada Allah. Dia tak minta kepada selain Allah. Itu sebab tu Nabi SAW bawakan contoh doa. Itu yang kedua kan. Yang pertama, Allah akan segerakan istijabnya doa dekat dunia, dia dapat kereta baru. Ataupun kalau dia tak dapat kereta baru, dia akan dapat pahala dekat pada mahsyar. Sampai ada riwayat hadis menerangkan, orang yang melihat orang yang dapat pahala hasil daripada doa dia tak mustajab, orang lain yang melihat pahala tu, dia menyesal, kenapa aku tak banyak berdoa dekat dunia. Yang ketiga, dia akan dielakkan dari bentuk musibah yang setara dengan doa dia. Kat dunia ni, dia akan dielakkan daripada musibah yang setara dengan doa dia. Misalnya, Dennis bawa kereta ayah 18200 kan. Lepas tu tiba kereta depan break, Dennis sempat elak. Lepas tu Dennis fikir, kalau aku tak sempat break tu, aku dah langgar. Ketahuilah, ketika Dennis dapat elak musibah tu, salah satu doa Dennis tidak dimabulkan Allah. Allah ubah, Allah tukar dengan benda tu. Boleh faham? Jadi doa tu tak ada apa-apa yang merugikan kita. Bahkan kita rugi kalau minta doa kat orang. Suruh orang doakan. Orang tu akan dapat 3 benda ni, salah satu dia. Kita tak dapat apa-apa. Okay?